Okay, kita kembali lagi. Jadi Akif, mungkin kita boleh sambung sikit sebab Akif ni ada pengalaman menulis artikel yang saya rasakan sangat menarik dan saya showkan kepada semua orang supaya membacanya berkenaan tentang isu ini. Yeah. Jadi Akif ada bercerita tentang, yelah contoh tu agak besar, Bill Gates. Okay. Memanglah drop out tapi daripada Harvard. Jadi macam sebab saya sendiri ada yang bertanya kepada saya, memang betul kita mungkin masih lagi bercakap tentang persepsi. Bila kita tengok senario dekat luar dengan senario dekat dalam, sana memanglah dia drop out tapi drop out daripada Harvard. Jadi mungkin kalau orang tengok pun dia tak akan kata apa-apa. Kalau kita tengok dalam konteks masyarakat kita kat sini, macam mana pandangan ni? Pandangan saya, okey, terima kasih ada soalan menarik ni. Okey, sebenarnya konteks ni dia daripada masyarakat kita sendiri dia susah nak berubah. Maksudnya kita lihat Bill Gates walaupun dia daripada Harvard ataupun Mark Zuckerberg contohnya yang pengasas Facebook, kecemerlangan itu tidak boleh dinilai daripada aspek pendidikan semata-mata. Ia adalah berkenaan dengan bagaimana mereka membina kepercayaan diri untuk menghasilkan sesuatu. Dia tak bergantung pada semata-mata kerana akademik pun. Dan daripada senario masyarakat kita sekarang, alhamdulillah kita tengok semakin hari orang semakin nampak tentang penjelasan tentang drop out ni. Saya tak semesti kalau drop out dia tak berjaya. Kalau kita diterapkan, kalau kita balik semula kepada tahun sebelum ni, kalau drop out je dia akan dipandang negatif dari aspek yang negatif. Dan semakin hari kita dah masyarakat kita pun alhamdulillah satu demi satu individu muncul sebagai bukti bahawa drop out itu bukan sekadar tidak mempunyai pendidikan semata-mata, tetapi mereka juga mampu untuk mengubah sesuatu ataupun menambah baik pelbagai aspek, contoh dari sudut ekonomi ataupun dari sudut perkembangan aktiviti sosial. Dan bagi saya alhamdulillah semakin hari semakin pendedahan ini semakin menampakkan bahawa isu drop out ni boleh dihakis sedikit demi sedikit. Kalau boleh saya sambung lah ya. Boleh. Contoh macam Bill Gates dengan apa tu? Mark Zuckerberg. Steve Jobs. Steve Jobs. Sebab saya ada cross apa ni namanya, saya mengalami tu bila anak saya no. Satu hari tu anak saya jumpa saya. Dia cerita sebab anak saya minat komputer kan. Dia kata, abah tahu kan, dia kata Steve Jobs ni dia drop out kata daripada universiti. Dia kata tahu. Saya tak dapat tangkap dulu apa maksudnya. Kemudian dia kata Bill Gates pun dia kata drop out dia kata. Betul dia kata. Lepas tu dia senyum-senyum ke sana. Apa maksudnya tu? Maknanya kalau dia drop out pun tak apalah dia kata. Tapi saya beritahu dia. Dia konsep drop out Bill Gates dengan Steve Jobs ni lain dengan drop out kita sekarang. Bill Gates dengan Steve Jobs ni yang orang patut dia drop out, dia bukan drop out dalam arti kata maknanya dia malah belajar. Bukan dia drop out tu sebab dia tak belajar. Dia drop out tu kerana dia memiliki satu bidang yang tak ada kaitan dengan yang universiti tak boleh supply dia punya minat dan sebagainya. Jadi drop out dia tu adalah dalam arti kata maknanya dia nak mencapai sesuatu yang dia rasa dia nak. So maknanya dia ada rancang hidupnya dia rancang. Sebab dia ada minat, ada fokusnya yang tertentu. Tetapi yang kita takut macam mana sebab adalah dia ambil contoh dalam konteks drop out itu tapi tidak mengambil kira kenapa dia berlaku begitu. Dan yang kita ambil semangat dia drop out itu bukan kerana dia drop itu sengaja-sengaja, tapi kerana dia nak mencapai apa yang dia nak. Dan sebab itu berlaku begitu. So jadi bukan sebab dia tak belajar, sebab dia minat benda lain. Maknanya dia itulah saya cakap, bukan semua orang macam Bill Gates. Dia drop out, dia drop out satu aspek daripada Harvard satu. Tapi maknanya dalam tu dia dah ada satu putih, dia ada satu kata apa, backup dia. Kalau tak ini ke mana? Okey, mungkin kita boleh pergi ke arena media sebentar. Katanya Hasbul Akil ada sedikit soalan yang ingin dilontar ataupun pandangan. Silakan. Okey, terima kasih. Berdasarkan jawapan daripada Tuan Adli Mukhtar tadi, saya terlintas untuk bertanyakan satu soalan. Okay. Seperti yang kita tahu, kita dari kecil lagi diajar untuk mengejar kejayaan melalui keputusan peperiksaan, di mana kadang-kadang seringkali kalau kita mendapat kegagalan dalam peperiksaan, sehingga kan kita akan dicop atau dilabelkan sebagai orang yang gagal. Jadi bagaimana inisiatif untuk mengubah persepsi masyarakat hari ini? Okey, terima kasih. Itu je ya. Okey.
Dia dah jual soalan tu kat you. Kena dah jawab. Okay, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, gagal dalam peperiksaan secara akademik di sekolah atau universiti bukanlah bermaksud gagal dalam keseluruhan kehidupan. Okay, dan kita ada banyak lagi lapangan-lapangan kejayaan yang lain yang boleh direbut. Inisiatif yang kita boleh ambil adalah student ataupun pelajar itu sendiri perlu tahu apa minat dia dan ibu bapa mencorakkan minat dia tersebut. Saya tertarik dengan dua orang individu tadi macam Bill Gates dan Steve Jobs. Okay, mereka memilih untuk drop out. Bukan mereka tak pandai belajar, bukan mereka balas belajar, cuma mereka ada minat mereka sendiri yang betul-betul mereka perlu achieve. Okay, dan saya melihat temu bual bersama Mark Zuckerberg. Masa dia drop out tu, dia dah yakin dia akan jadi millionaire. Maknanya persiapan dia dah rapi. Sama juga kes macam saya. Saya memilih untuk buat bisnes perniagaan internet. Tetapi bila saya ambil keputusan untuk drop out tu, pada usia saya 17 tahun, saya dah buat 10,000 sebulan. Saya masuk universiti, jadi saya rasa terkongkong tak boleh nak buat benda tu. Dan saya decide saya keluar dan fokus benda yang saya minat. Saya tidak setuju kalau ada pelajar-pelajar yang nak drop out sebab malas belajar. Itu bukan jalan penyelesaian. Betul tak doktor? Betul. Okay? Itu bukan jalan penyelesaian, itu mencari masalah yang lain. Mencari masalah yang lain. Dan seringkali saya ingin ingatkan, kejayaan akademik, sekolah, universiti dan IQ tiada kaitan dengan kejayaan hidup. Kita melihat siapa orang IQ paling tinggi di dunia. Ramai orang akan mengatakan Albert Einstein. Sebenarnya dia adalah seorang, bukan lelaki, perempuan. Nama dia Marilyn. Tetapi dia tidak dilabel sebagai genius. Sebaliknya, Albert Einstein yang IQ dia antara orang cakap terendah, dilabel sebagai genius. Dan saya tak silap saya, Dr. Jarvik yang buat jantung tiruan juga gagal beberapa kali untuk masuk ke Universiti Perubatan dan terpaksa pergi ke luar negara untuk sambung medical. Tapi kita tengok di situ dia tidak putus asa dan buat benda yang dia minat. Bagi saya itu satu inisiatif yang perlu kita buat apa yang kita minat. Itu saya setuju. Bila kita bercakap macam tadi doktor pun kata, kita buat apa yang kita minat, especially dalam usia-usia muda ni kita ada banyak pilihan. Kita mungkin tidak terikat pada tanggungjawab yang sangat banyak bila dah berumah tangga contohnya kan. Jadi kita boleh buat apa yang kita minat. Tapi itulah bila kita bercakap pandangan ibu bapa ataupun masyarakat kita sendiri, bila kita nak mengukur